Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pada pagi ini saya Siti Samila binti Mustari ingin berkongsi sedikit iaitu berkenaan dengan perkembangan pemikiran sekular hingga demokrasi. Baiklah, satu tajuk bagi saya ia agak menarik kerana kita boleh lihat pada akhir-akhir zaman moden sekarang terdapat pelbagai aliran-aliran yang bercanggah dengan Islam yang tidak sehaluan dengan Islam, iaitu aliran sekular. Jika kita dapat lihat aliran-aliran yang tidak selari dengan agama Islam, yang bercanggah dengan Islam, iaitu bermula dari sekular dan membawa kepada tahap liberal, rasional, humanism, human right, pluralism dan akhir sekali iaitu demokrasi. Demokrasi merupakan aliran kemuncak dari bermula ajaran-ajaran yang selari dengan Islam ini adalah bermula dengan sekular. Secara ringkasnya, sekular yang kita sedia maklum, mereka ini berfahaman bahawa mereka ini memisahkan antara urusan agama dengan urusan dunia, seperti berpolitik, pentadbiran negara, pendidikan, ekonomi dan sebagainya. Maknanya mereka berfahaman bahawa untuk maju agama hanya urusan agama sahaja. Maknanya urusan dunia tidak dicampur dengan urusan agama. Manakala urusan agama hanya terikat dengan amal ibadat dan habis pada sekitar masjid sahaja. Namun dia tidak boleh keluar daripada itu. Maknanya urusan pentadbiran hendak maju, pentadbiran dunia tidak boleh menggunakan agama. Bagi mereka itu adalah yang menggunakan agama itu adalah agama yang kolot. Dengan kata lain, orang yang berfahaman dengan sekular ini, dia akan mengambil agama ini mengikut kesesuaian dirinya sahaja. Tidak berkesesuaian dengannya, maka dia akan menolak. Okey, baiklah. Orang yang berfahaman sekular ini, dia akan pergi ke tahap kedua, iaitu mula-mula dia akan sekular dan selepas itu dia pergi kepada pemikiran liberal. Liberal maknanya dia secara langsung dia akan berfahaman liberal, iaitu bebas berfikiran. Dia tidak akan terikat dengan agama. Bagi mereka, walaupun agama mengatakan itu benar, bagi mereka itu bersifat relatif. Baginya benar itu mungkin betul, mungkin salah. Walaupun Islam kata benar, tapi mereka tidak mengambil berat tentang Islam. Bagi mereka, bagi orang Islam, jika benda itu haram, maka haramlah. Kalau jika benda itu halal, maka halal lah. Tetapi bagi orang yang berfahaman liberal ini, mereka hanya menggunakan logik akal. Bagi mereka yang bersifat liberal ini, mungkin benda ini kena kaji bahawa haram pada masa kini, mungkin akan datang halal. Tapi apabila ia bersifat liberal, dia mungkin terus pergi kepada tahap yang seterusnya, iaitu rasionalism. Rasionalism ini adalah kebenaran yang perlu dinyatakan dengan pembuktian. Apabila seseorang itu mengatakan ia benar, maka ia perlu dibuktikan. Jika tiada bukti, maka dia tidak mempercayainya. Jika Al-Quran mengatakan ia haram, maka dia ingin membuktikan, okey, kenapa Islam itu mengatakan haram, dan itu adalah yang berfahaman rasional lah. Okey, seterusnya kita pergi pula kepada humanism.
Humanism ini maknanya hanya manusia sahaja yang mereka pandang, yang mereka sanjung tinggi. Kiranya kebergantungan tinggi itu kepada manusia. Jika manusia mengatakan sesuatu, itulah yang dia pegang tanpa kebergantungan kepada Allah. Apa yang dikatakan oleh manusia bersesuaian dengan logik akal fikiran mereka, maka mereka akan terima dengan pandangan manusia dan mereka menolak pandangan wahyu mahupun apa yang diceritakan di dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, seterusnya dia akan pergi kepada yang selanjutnya, iaitu human right. Dia akan ke arah hak asasi manusia. Dia akan memperjuangkan hak asasi manusia. Kalau sesuatu benda itu yang diharamkan oleh Islam bercanggah, berlawanan dengan hak asasi manusia, dia akan tentang. Dia akan utamakan perkara yang kita nak buat mestilah mengikut kesesuaian hak asasi manusia. Jika ia bercanggah dengan hak asasi manusia, dia akan tentang habis-habisan. Dan mereka akan pergi kepada perkembangan seterusnya, iaitu perkembangan pluralism. Iaitu sebagaimana yang kita faham bahawa mereka akan kata tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah. Semuanya benar, maknanya kalau segi agama, semua agama itu benar. Tidak kisahlah Kristian pun ada benarnya, Islam pun ada benarnya, Buddha pun ada benarnya, Hindu pun ada benarnya. Mereka yang berfahaman demikian, mereka akan mengatakan semua agama itu benar. Semua agama tidak ada yang salah. Iaitu fahaman, ini adalah fahaman pluralism. Mereka boleh ambil bagi logik akal mereka sahaja. Dan akhir sekali, kita pergi kepada perkembangan demokrasi. Maknanya mereka memutuskan sesuatu mengikut suara ramai. Bukan berdasarkan wahyu, tetapi mengikut suara ramai. Walaupun perkara ini yang diputuskan itu ada kalanya bertentangan dengan syariat Islam, tetapi oleh kerana majoriti, semua ramai yang mengatakan benda yang diputuskan itu baik dan boleh mendatangkan manfaat mengikut akal fikiran mereka, maka mereka menerima tanpa meraguinya lagi. Jadi kesimpulannya adalah perkembangan pemikiran daripada sekular hingga demokrasi adalah jika seseorang itu bermula dengan sekular, dia akan terus terpengaruh dengan perkembangan dengan perkara yang bertentangan dengan syariat Islam. Secara langsung dia terus kepada perkembangan demokrasi. Jadi apapun kita sebagai orang Islam hendaklah kembali kepada tauhid atau autoriti yang perlu kita perjuangkan. Jadi itulah sedikit perkongsian saya pada hari ini. Yang baik itu datangnya daripada Allah, dan yang tidak baik itu merupakan kelemahan saya sendiri. Wallahu alam. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.